Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar teman-teman semua? Salam di alam maya, salam pertemuan. Harimau berantai. Waalaikumsalam. Musafa Ilyas. Waalaikumsalam. Solomon JB berakhir cerita. Lawa agama Amoy ya. Saudara A Awam. Saudara Mat Faizal Jamil, salam dari Rawang, Selangor. Alhamdulillah. Saudara Azwa, saudara Empat Telangkring, Man JB, Ibrahim Cik Muda, Raja Kamal, Raja Bazlan, apa khabar aku? Semoga sihat. Muhammad Azmi Ahmad Ali, apa khabar Kota Baru? Saudara Hamzah Hussein, Yayasan Nurlizan, Nurlizwan ya. Halimah Musroh, Effendi Lutnan, Effendi Awang, Mak Fauzi, sharing dan terima kasih Syah Ibrahim. Terima kasih ni sebab sebagaimana saya nyatakan yang saya perlukan lain tak ada daripada saudara. Apa khabar Nuas Linda? Semalam tak sempat menyantuni. Jangan marah. Orang Setewan okey ke? Orang Manjung ya. Ismail Abdul Rashid, Saudara Kamaruddin Muhammad. Waalaikumsalam. Saudara Razak Saleh, Puan Nurlela, Markim Kama Ismail, Aisyah Hidayah, Ruby Din. Lambat sikit hari ni ya, tapi Ruby hadir bersama dengan pasangannya dan saya sentiasa mendoakan agar Ruby bersama pasangannya bahagia. Hamidah Maksum, Rusnin Kurungot daripada Sabah, juga apa khabar Syamben. Salam Amidullah, Awam Haji Kamlun Haji Faizal, Awam khabar, Yaya Ibrahim Mamatip, Raja Kamal, Alhamdulillah, terima kasih. Semoga saya pun bahagia, terima kasih. Saudara Sulaiman, Somban clear, Alhamdulillah. Tapi siau juga tengok COVID ni. Nenek Porak, salam. Yang Maya, apa khabar dari JB ya? Yang Maya, JB meningkat ni. Saya nak melaporkan sedikit nanti. Apa khabar saudara semua? Dan teman-teman yang tidak sempat saya santuni, insya-Allah malam nanti saya akan santuni. Kalau ada bahan-bahan yang saudara kirimkan, yang saudara ni lontarkan, tak dapat saya nyatakan waktu ini, mungkin saya akan santuni besok. Jadi begitu. Cuma besok tu mungkin saya terpaksa hadir. Besok nak berdebat dengan orang DAP, dengan ini orang PKR, insya-Allah. Saudara, ini kedudukan hari ini COVID-19, kes baru meningkat lagi. Semalam 3,585. Hari ini 3,680 dengan mengundang 7 kematian, jumlah kematian 707. Ya, jumlah keseluruhan yang dijangkiti oleh virus corona 194,114 orang. Sabah alhamdulillah ada berkurangan, semalam 303, hari ini 295. Di Labuan kekal seorang saja, di Sarawak juga turun, semalam 205, hari ini 70. Di Kedah turun, semalam 88, hari ini 76. Di Penang juga saja, hari ini alhamdulillah kurang 3 orang. Semalam 104, hari ini 101. Cuma di Perak aduhai, semalam 58, ini turun balik. Jadi macam yo-yo lah Perak ni. Semalam 58, hari ini 181 warga di negeri Perak Jangan sampai rabang tebin Selangor semalam 1295, 1200, hari ini turun tapi jumlahnya 822 orang. Dan di Kuala Lumpur meningkat lagi, semalam 610, hari ini 698. Putrajaya naik, semalam 15, hari ini 19. Dan di Negeri Sembilan masih lagi 112 orang. Di Melaka juga turun 92, turun pada 63. Cuma di negeri Johor, sebab saya katakan tadi, Johor ini hari ini amat menggusarkan kita. Kerana Johor semalam 500, hari ini 1069 orang warga Johor yang dijangkiti oleh wabak virus corona. Dan daerah yang terbesar adalah di daerah Muar, secara Taram Shah. Di Muar saja adalah 538 orang di Muar saja. Jadi di negeri Johor peningkatannya begitu ketara sekali. Sebagaimana yang saya nyatakan beberapa malam dulu, Johor ni menggusarkan. Kerana jumlahnya 400, turun 378, naik 529, turun 516, hari ini 1069 orang. Jadi berdoalah warga Johor supaya Johor, sebab suap tu kat kilang-kilang. Betul lah Syarifuddin. Kita berkali-kali kita katakan tutuplah kilang tu dulu. Di Johor, di Selangor,
di kawasan Lembah Kelang, macam di Negeri Sembilan tu, kawasan Rawang dan sebagainya. Jadi masalahnya apa ni, Kementerian Kesihatan masih lagi tak mau tegas. Ini dah macam-macam saham dah. Jumlah penyakitnya COVID ni sudah Hafiz Hamdan. Jumlah begitu tinggi. Betul lah, macam saham, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik. Tapi hari ini di Johor lah, saya amat menakutkan. Ini pertama kali Johor melintasi angka 1069 orang. Di Pahang naik juga, semalam 15, hari ini 42. Di Terengganu juga meningkat, semalam 76, hari ini 68. Di Perlis, alhamdulillah, tapi berlega pada single digit, itu 3 orang. Dan di Kelantan juga turun, semalam 76, hari 60. Inilah laporan yang saya dapat berikan setakat ini tentang kedudukan COVID-19 yang melanda negara kita ni. Tak tahu sampai bilakah berakhirnya. Yang kita dengar, lain tidak, sekejap nak lockdown, sekejap tidak, sekejap nak ada perintah berkurung. Aduh, letih lah saya tengok keadaan macam ni. Baik, saudara. Daripada Abu Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah SAW bersabda, 2 kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya, ke mana dihabiskan, tentang ilmunya, apakah yang telah dilakukan dengan ilmunya, tentang hartanya, dari mana diperolehi dan ke mana dibelanjakan, dan tentang tubuh badannya untuk apa digunakan. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi yang ke-2344. Statusnya adalah hadis sahih. Pengajaran daripada hadis ini, setiap kita pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kena yakin ini, kena percaya ini, dan kita akan melalui pemeriksaan dan timbangan di atas setiap amal kita semasa kita hidup. Setiap kita akan ditanya tentang usia kita, umur kita, ke mana kita habiskan dan kita manfaatkan. Kemudian kita akan ditanya tentang ilmu yang kita miliki. Adakah ilmu yang dimiliki itu bermanfaat? Adakah ilmu tersebut diamalkan? Adakah ilmu itu disebarkan? Sama ada melalui lisan ataupun tulisan. Kemudian setiap harta yang diperolehi akan ditanya, dari mana punca kamu dapat? Halal atau haramnya? Setiap sen yang dibelanjakan juga akan ditanya, ke mana dan bagaimana harta itu diuruskan. Pada tubuh badan kita juga akan disoal, seluruh anggota dan panca indera yang kita miliki, ke mana telah digunakan semasa di dunia. Jadi saudara berusahalah setiap masa untuk bermuhasabah apa yang kita miliki, sama ada usia, ilmu, harta dan seluruh anggota tubuh. Maka ia menjadi aset dan deposit amal kita di akhirat nanti. Ingat saudara, negara pasti rahmah bila ummahnya sejahtera. Hadis tadi adalah kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Saya ingin menyampaikan ucapan jutaan terima kasih kepada warga Pertubuhan Ikram Malaysia yang tidak henti-henti menghantar kepada saya setiap hari satu hadis untuk kita kongsi bersama. Baik, saudara, e-commerce jangan lupa, jika saudara ada produk, berhubunglah dengan Azhar 011-330-41241. Kalau menghubungi Azhar, jangan lupa juga buku-buku saya, dan juga menghubungi Azhar 011-330-41241. Produk-produk penghasilan ibunya iaitu rendang tok dan juga bandu berdal, saudara, ataupun pelbagai kudapan. Tapi jangan lupa juga dendeng manis Siti Fareha. Berhubunglah dengan Siti Fareha 017-711-4300. Dia tengah sibuk tu buat semalam pun sibuk, hari ni pun sibuk. Sibukkanlah beliau. Begitu juga dengan buah-buahan. Hubungi Syauqi, ini untuk Lembah Kelang, 012-357-5703. Buah-buahnya manis dan juga murah dari pasaran. Kemudian jangan lupa juga acar Puan Sherry kita, ibu tunggal yang mengusahakan kepelbagaian acar buah-buahan. Boleh hubunginya di 017-714-7362. 017-714-7362. Begitu juga dengan perusahaan yang dilakukan oleh Tuan Haji Azan Hassan. Beliau merupakan usahawan kurang upaya. Dia berusaha walaupun dia dalam keadaan sebagai OKU, dia masih lagi mengusahakan produknya lain tak adalah, iaitu syarikatnya Principal SA Network, iaitu percetakan digital, percetakan pelekat stiker, banner atau banting. Jadi silalah hubungi beliau di 011-707-30059. Itu e-commerce kita hari ini.
Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini, rakyat tertipu lagi. Saudara, rakyat tertipu lagi. Sebelum saya memberi pencerahan, apa yang saya maksudkan dengan rakyat tertipu lagi, kita dengar apa kata pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir, pantun yang dikirimkan kepada saya. Puan Salina makan laksa hari cuti di warung jeti. Apa guna berbudi bahasa kalau dikata tidak seperti. Habis dijana buah kepayang, dijana sama ulam raja. Apa guna berkasih sayang kalau cuma di bibir saja. Ini bila menyindir lah mereka-mereka yang memungkiri janji dan sebagainya. Okey saudara. Nah, berhubung dengan ini permintaan saudara untuk mendapatkan ini bantuan prihatin, hari ini dah 27 bulan. Saya belum lagi mendengar khabar kawan-kawan kita yang mengatakan dah dapat. Janjinya dapat 1,600 lah, ada 600 lah, 500, belum ada lagi. Itu yang saya katakan bahawa mereka memberi janji-janji manis. Kita ni leka lah dengar, ingat dapat, tak juga dapat, duduk di rumah, suruh kita duduk di rumah, tak ada kerja. Pendapatan tak ada. Saudara saja Yusof, Assalamualaikum tu. Mudah-mudahan sihat insya-Allah. Terima kasih. Begitu juga dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Setengah tu dapat, sepatutnya 10,000, dapat 5,000 dulu. Ada yang dapat tapi tak ramai. Malahan yang kecewanya terlalu ramai. JS Supermaniam, hai Datuk, hai Raina Wanci, dulu, kini dan selamanya rakyat tertipu. Begitulah keadaan saudara. Yang dibohong 10,000 tapi masih dalam proses. Itu betul. Asyik dalam proses saja. Siapa cakap bagi saya tadi ni? Saya pun tak faham lah dengan orang dekat dekat kumpulan wang simpanan pekerja ni. Ia saudara Hafiz Hamdan yang dipohon 10K tapi masih dalam proses. Yang dapat 1K je. Tu pun interim. Benda takkanlah jawatan Perdana Menteri interim, itu interim. Sampai kita nak bosan lah dengan orang ni. Kumpulan wang simpanan pekerja. Dah sebab tu saya katakan, kamu tunggulah apabila berubah kerajaan nanti. Saya akan menggunakan ini, kita akan kita akan tuntut kerajaan yang baru nanti. Sebab saya melihat bahawa pimpinan hari ini cukup rapuh. Tapi bila berubah nanti, CEO ataupun ketua eksekutif Kumpulan wang simpanan pekerja tidak akan lari daripada tuntutan saya. Saya akan menuntut supaya beliau disiasat. Sebab dia mengecewakan begitu ramai, 8 juta pencarut. Jangan main-main. Ini betul lah sekarang ni kamu sukalah. Kamu jadi ketua eksekutif, gaji kamu besar, betul. Kamu boleh permainkan rakyat waktu ini, tak mengapa. Rakyat sabar, ada waktunya bila rakyat menunjukkan kuasa rakyat, suara rakyat, kuasa keramat itu. Tahulah kamu nanti. Gaji menteri pun patut dipotong, Nazir Daud. Tak usah kita fikirlah dia orang ni. Nak fikir potong gaji mereka. Aduh. Saya ingat bagaikan mengharap kucing bertanduk lah. Datuk Seri Azmin paling layak teraju Malaysia. Astaghfirullahalazim. Siapa ni kata ni? Aduh. Saya ketawa. Izinkan saya ketawa besar-besar. Sebab ada kiriman dia kata saudara Rahman Tebin. Dia kata sama ada saudara Rahman Tebin ataupun saudara Akasah Bakar. Datuk Seri Azmin Ali paling layak teraju. Hai, mari kita ketawa ramai-ramai saudara. Kita tepuk tangan ramai-ramai bila mengatakan Azmin Ali adalah orang paling layak. Hai, terima kasihlah kerana dalam saat-saat begini memberikan saya sedikit bahan untuk ketawa. Sebab banyak sekarang ni mereka-mereka ini bahan raja lawak. Jadi kita ketawalah ramai-ramai. Saudara Aladin Samin, apa khabar saudara? Jadi saya cukup terkesan dengan apa yang dilontarkan tuntutan daripada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata semenjak dari awal pelaksanaan PKP lagi, dia dan pimpinan UMNO yang lain sudah beberapa kali memberi saranan supaya kerajaan melaksanakan langkah-langkah yang perlu bagi melaksanakan dua saja tuntutan UMNO. Satu itu untuk kumpulan wang simpanan pekerja, dan satu lagi moratorium. Masih tak ada lagi. Dalam keadaan sekarang ini bukan hanya golongan B40 yang terkesan, tapi juga golongan M40.
Golongan menengah 40, ramai yang terjejas pendapatan dan ada yang terpaksa menambah komitmen bagi berhadapan dengan norma baru. Justru langkah paling cepat impaknya bagi mengurangkan bebanan mereka adalah lanjutan moratorium secara automatik dan ianya haruslah tidak mengandungi syarat-syarat terselindung. Tidak kira lah sama ada kepada peminjam peribadi atau perniagaan kecil dan sederhana. Ini tuntutan daripada UMNO. Di sinilah beliau selaku Presiden UMNO menyeru agar pihak Kementerian Kewangan serta Bank Negara dapat mengeluarkan arahan jelas kepada institusi kewangan bagaimana moratorium ini harus dilaksanakan. Adalah tidak wajar bagi institusi kewangan mengaut sebarang keuntungan. Tambahan dalam bentuk apa-apa fee atau charge, seperti bunga ataupun faedah ke atas baki pinjaman atau apa-apa sekalipun. Saudara, ini gambar sini gelap sekejap, terang sekejap. Tak tahulah saya macam mana saya nak buat. Mudah-mudahan lah. Muka saya pada merah ni, geram. Jadi apa yang saya memeranjatkan saya apabila yang kita minta moratorium 3 hingga 6 bulan dari Januari hingga Mac, sepatutnya tambah je lah lagi 3 bulan dalam kontrak pinjaman. Yang dapat bukannya moratorium saya. Pinjaman dilanjutkan sehingga 18 tahun. Contoh, kalau saudara membeli kereta Proton Azora, jumlah akhirnya RM108,183. Ini gila ni saya kata. Sebab bila moratorium bersyarat, tambah pula lagi dengan adanya faedah, lepas ni tambah lagi. Takkanlah Proton Azoria you nak kena bayar tiap-tiap bulan selama 18 tahun. 18 tahun dah label bersih buruk. Inilah kesannya bila Menteri Kewangan dia datang daripada bank. Dia tidak memikirkan soal peminjam. Dia tak memikirkan soal rakyat. Dia fikirkan bank mesti untung. Ini awal-awal lagi dah bagi saya nak menyerap darah. Saya melihat bahawa pimpinan negara kadang-kadang tak fikir. Asal datang saja cadangan daripada UMNO, maka ia akan ditepis. Maka dia akan diketepikan. Apakah mereka mempermainkan rakyat? Sebab itu saya kata akhirnya rakyat tertipu lagi. Kita sentiasa ditipu. Janji nak bagi dalam masa bajet itu lagi. Nak bagi sambungan moratorium. Sekarang ni bukan sambungan. Hutang digandakan dengan faedahnya. Kalau beli Proton Azora, akhirnya hutang Proton Azora yang 60,000, 70,000, 108,000. Dan dia tempoh membayarnya sampai 18 tahun. 18 tahun dah bersih buruk. Kalaulah tak boleh, kalau bank tarik nanti, levelnya bersih buruk, maka rakyat akan dimufliskan. Goli dan sebut nama Azmin dan Syarul bukan. Tak, ini secara kadang-kadang Yuan Kasim. Jadi akhirnya menti buruk lah. Tahun 12 minta bank ambil je lah. Tak sabarlah tengok kluster mahkamah bulan ni tak lama dah. Saya tahu bahawa dalam wall saya ni ramai juga mereka-mereka yang datang daripada parti PBM. Tak apa saudara, kalau saya tak santuni mereka jangan marah. Mungkin saya bagi pencerahan ini supaya mereka juga faham. Kita bukan membenci secara total, tapi kita rasa meluat, geram kerana sikap pimpinannya sebegitu. Yang kita minta moratorium. Sepatutnya bila di pohon begitu, bila diluluskan, maka tak adalah berjalan dia punya bunga dan faedah. Supaya berkali-kali saya katakan, dan UMNO pun kata, kita tak ada cukup duit nak bayar. Bila tak cukup duit nak bayar, apakah rakyat akan dimufliskan? Ini masalahnya. Dan fikirannya bila bangun tidur nanti, bila masa pula kenderaan aku akan ditarik. Ini bukan hanya kepada bank. Begitu juga dengan institusi kewangan. Ni Zuraida, anda sebagai menteri ini Perumahan dan Kerajaan Tempatan, anda yang meluluskan, kementerian anda yang meluluskan lesen kepada peminjam-peminjam berlesen. Ini finance company yang tidak tertakluk di bawah bank negara. Tapi bagi saya, Menteri Kewangan berkali-kali just one stroke of pen. Sign aja arahan. Padan dengan Najib. Siapa ni? Padan dengan Najib. Dengan Nadib. Padan dengan nasib kau orang. Makan nakal fitnah undi PH.
Ya, saudara Salim Sudin. Dia geram sangat ni kawannya. Dia padanlah dengan nasib kau orang lah, dia kata. Makan fitnah, undi pula pembangkang. Padanlah, itu katanya. Memang bagi saya itu keadaannya. Yang saya merasakan bahawa dalam keadaan hari ini rakyat begitu tertekan. Dan kita bercakap pula lagi soal ini makanan. Harga barang di pasaran meningkat lagi dan makanan semakin susah. Jadi pimpinan di kementerian, saya marah sebenarnya, masih belum lagi hilang amarah saya kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Nataliri apa namanya. Dia boleh katakan harga barang naik kerana musim banjir. Sekarang ni dah tak banjir, macam mana harga barang naik lagi? Apa alasan kamu lagi? Jadi menteri ni mencari alasan nak claim, nak bagi alasan pada alam. Kalau musim hujan, hujan, maka harga ikan naik. Covid sekarang ni tak boleh nak bergerak. Jadi takkan begitu mudah kamu nak menipu rakyat. Ini tadi saya tengok Ronald Kahindi, dia beri penjelasan, dia kata meat import company 60% AP holdernya Bumi Putra. Sedap cakap. Kononnya 60% AP yang dikeluarkan, permit dikeluarkan pada syarikat Bumi Putra untuk memasuk daging. Tapi tahu ke Kahindi sebenarnya adakah kamu siasat? 60% itu di belakangnya siapa? Dan 60% pemegang AP, tapi yang bawa masuknya amat sukar. Kerana setiap pembekal terpaksa berhadapan dengan kelulusan daripada Kementerian Pertanian sendiri, DVS ataupun JAKIM. Setakat bagi 60%. Mana 60%-nya? Ini tak betul ni. 60% tu mengimport yang kita fahamkan Alana, yang dikuasai oleh 2-3 syarikat bukan Melayu, bukan Islam. Jadi Ronald Kahindi, can you stop making all this type of stupid statements? Study dulu, bincang dulu dengan pegawai. Jangan bercakap je. Kena ingat, setiap menteri bila dia mengutarakan pandangan, rakyat percaya sebab kamu menteri. Tapi kalau kata 60%, mana 60%-nya? Hari ini daging di pasaran tak ada. Dan naik harganya melonjak. Begitu juga barang-barang lain. Minyak masak, bawang, cili kering pun sampai RM60 sekilo. Gila. Saudara M. Kashiran, dia kata hari ni dia pergi pasar. Ini cerita sebenar, dia hantar pada saya semalam. Saudara M. Kashiran, dia kata hari ni pergi pasar nak beli bunga kantan. Bunga kantan, saudara. Kerana dia kata dia berhasratlah keluarga dia nak buat laksa. Alangkah terkejutnya, dia kata. Kerana sebatang bunga kantan pun sampai RM6. RM6, brother. Ini bukan main-main ni. Bunga kantan yang boleh didapat tepi kolam dan sebagainya. Kemudian apa kata Mak Rim Abdul? Kata Mak Rim Abdul, sekarang ni rambut dah panjang. Kedai gunting rambut pun tak dibenarkan buka. Ni kesianlah kami, dia kata, dalam kesusahan. Pergi berjumpa dengan Kepulauan Sebenar Pekerja. Apa yang dapat adalah sedang dalam proses. Haru ni, dia kata. Memanglah, kerja dah tak ada. Kalau dia kerja tukang gunting rambut, tak boleh buka kedai gunting rambut. Now, apa income? Mengharapkan kalau ada wang simpanannya di Kepulauan Sebenar Pekerja pun dalam proses. Takkan nak bagi rakyat ke bulu. Hello, Minister, what are you doing that? Minyak masak, dia kata boleh beli saja ini untuk 2 paket yang harga yang murah. Tok, mana pergi minyak ni? Sedangkan negara kita perlu minyak masak. Ini kenyataan daripada saudara Ramlah Hamid. Dia hantar pada wall saya. Saya bukan bercakap kosong, saudara. Bukan sekadar saya pergi ke pasar. Bukan sekadar saya pergi turun ke kedai-kedai. Kita sendiri buat siasatan, teman-teman yang menghantar. Mak Yusof, Datuk Tun Raja yang terbaik. Pulanglah saudara Jaafar Harun. Transfer lah, dia kata. MP UMNO tarik diri. Saudara Mesra Kasih, ini yang saya marah berkali-kali. Ahli Parlimen UMNO ni buat pekak badak. Dia buat tak tahu, dia ketawakan, dia mentertawakan keresahan dan kepedihan rakyat. Jadi apa kata saudara Raja Yaakob? Raja Yaakob mengatakan panjang saya nak baca ni. Sebab dia kata saya dah jadi ahli UMNO, dah jadi PKR,
tapi saya masih santuni UMNO. Dan saya sangat setuju, dia kata, apa ni, tentang kedudukan sekarang ni. Ramai yang gila pangkat. Ahli politik kita ni banyak yang sakit jiwa. Betul. Sebenarnya mereka sakit jiwa. Majoriti ahli-ahli politik kita ni sakit jiwa. Sebab itu nak berebut jawatan. Dia tak tahu yang UMNO ni sebenarnya kita ni duk menumpang. Duk menempik lagi. Menteri otak penipu semuanya tu. Surah Azhab. Sebab itu saya kata sekarang ni akhirnya rakyat mula melihat pimpinan negara dengan penuh kejijikan. Tidak lagi tempat untuk rakyat menghormati mereka. Tapi bila saya beri pencerahan begini, mereka akan menyerang saya. Kerana seolah-olah bila saya mempertikaikan kepimpinan mereka, dia tak suka dengar. Bila tak suka dengar, mulalah cari peribadi dah serang macam apa. Saya tak terima. Kena Tun Aman. Jadi Menteri jaga sawit, harga sawit mahal lagi. Tak tahulah saya. Saudara Muslim Ahmad Muhyiddin akan diingati sebagai bapa kebesaran ekonomi negara. Saudara Muslim Ahmad, setiap pemimpin akan dikenang oleh rakyatnya. Kalau anda menyantuni rakyat dengan baik, anda akan dikenang. Lihatlah macam mana rakyat mengenang jasa murni, budi pengorbanan orang seperti almarhum Datuk Onn Jaafar yang menyantunkan warga bangsa Melayu, almarhum Tengku Abdul Rahman yang mampu mengambil dan memerdekakan negara kita ini daripada penjajah, almarhum Tun Razak yang begitu jujur, murni hatinya menyantuni dasar ekonomi negara, mewujudkan dasar ekonomi baru. Begitu juga dengan Tun Dr. Ismail, orang yang tegas dalam melaksanakan undang-undang dan sebagainya. Kemudian selepas Tun Hussein Onn juga kita kenang sebagai bapa perpaduan. Di saat negara membina ke ekonominya, kita menyantuni perpaduan dan kita dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis. Kitalah satu negara di dunia ini yang mempunyai 3 kaum dan kaum-kaum yang lain yang tidak pernah bergolak. Kesannya cuma pada 13 Mei 1969. Itu pun kerana adanya percaturan pihak komunis atau kuasa luar. Tapi selepas itu disantuni oleh Tun Dr. Ismail, disantuni oleh Tun Razak, kita menjadi masyarakat yang harmonis. Tak pernah kita dengar lagi lepas itu, walaupun pemimpin politik mencetuskan Melayu, India, Cina dan sebagainya, tapi kita mempunyai pemimpin dulu macam Tun Sambatan. Kita mempunyai pemimpin macam Tun Razak, kita mempunyai pemimpin macam Tun Tan Sri Singh yang murni jiwa mereka untuk membangunkan negara. Dan pemimpin terdahulu ni sedar diri, tapi pemimpin yang baru ni tak sedar diri. Sehem, dedak, Jikom tetap pertahankan. Sekarang ni saudara berhati-hati, sebab saya lihat dalam war ni banyak sekarang ni yang mereka yang telah pun dibiayai oleh JCOM ini yang menyerang UMNO, menyerang pimpinan UMNO, dan mereka meningkatkan konon-kononnya yakin dan percayalah pada PPBM. Inilah masalahnya. Apabila ahli-ahli parlimen UMNO tak sedar diri, tunggulah masanya. Kluster mahkamah, siapa pula ni? Piknik Jugeragam. Kluster mahkamah menjadi masalah sangat kepada rakyat. Kluster kerajaan PN Megapu itu yang saya melihat mereka menyerang kita tanpa batas. Tanpa batas. Dan sekarang ni macam saya katakanlah, yang bermasalahnya Parti Pribumi Bersatu yang sudah hilang majoriti. Tapi yang menjadi masalah sekarang ni, yang diserang adalah Presiden UMNO. Tiba-tiba je sekarang ni desak Presiden UMNO letak jawatan. So, ini naratif ciptaan mereka. Nak mengalihkan perhatian. Golakkan dalam UMNO ini. Sedangkan semua rakyat tahu. Kita semua tahu. Bagi borang suruh masuk PP. Siapa bagi pandangan ni? Bagi borang suruh masuk PP tu, jangan disimpan lama-lama. Surah Azman Muhammad. Bagilah borang. Saya tak ambil masalah pun. Saya warga UMNO. InsyaAllah besok saya akan berdepan dengan ahli Dewan Undangan Negeri Tebing Tinggi, Yang Berhormat Dato' Aziz Bari, dan berdepan dengan ahli parlimen daripada PKR, Dato' Abdullah Sani. Tak apa, mereka undang saya akan hadir.
Kita kalau kita berani berdebat, cara begitu. Jangan kita takut cakap luar saja. Saya besok jemput saya tahan insya-Allah. Kalau tak kena tahan, diizinkan saya akan hadir ke studio mereka. Saya akan melontarkan pandangan saya. Bila bercakap soal apa ini tentang apa parti saya, parti UMNO. Tentang apa ini perintah darurat agung. Kalau mereka menyerang agung saya akan berlasah. Jangan risau. Saya beri teguh di belakang Raja-Raja Melayu. Itu bendera UMNO. Yahya Ibrahim Hatib. Kerja siapa? Datuk. Memang kerja mereka lah. Kerja mereka yang melihat bahawa mereka sekarang terancam. Suka tak suka hari ini kena terima hakikat. Rakyat benci sebenci-bencinya. Saya melihat daripada war dalam apa internet. Apabila Tan Sri Perdana Menteri cuba melontarkan satu dua pandangan, dia diserang habis-habisan oleh warga internet dengan kata-kata yang tak termampu untuk saya lafazkan. Artinya sedar diri lah, berunduk lah sepatutnya. Begitu juga tadi bila Pak Azmin Ali melontarkan kenyataan satu dua bahawa ekonomi kita semua lagi teruk, rapat dia kena. Ini apa asal guna duit rakyat bayar RBA. Kamu tunggulah, duhai menteri-menteri yang ada sekarang ni. Kamu gunakan duit rakyat untuk membayar RBA, untuk membuatkan orang kita ni berpecah belah. Kamu melontarkan kepelbagaian fitnah. Kamu tuduh itu, kamu kata ini. Wang itu kamu ambil daripada kantong negara. Wang daripada jerih rakyat. Sedangkan rakyat tidak disantuni. Masalah rakyat tidak dijaga. Kamu tunggulah. Sebab itu saya katakan tadi awal tadi. Hadis Rasulullah mengatakan, harta kamu dapat dari mana? Kalau kamu ambil daripada wang rakyat, kamu gunakan macam mana? Kamu gunakan untuk mencerca ataupun mengadu dombakan, untuk melonjakkan mereka yang tak benar jadi benar. Kamu tunggulah kifarat daripada Allah SWT. Saudara Jamaluddin Muhammad Papa Gomo apa cerita. Saya dari dulu saya katakan masing-masing ada war. Saya tidak suka untuk saya mencerca teman-teman. Mereka ada war, biarlah cara mereka. Cuma yang saya hairan sebab beliau merupakan esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Itu saja. Wan Azri ni dia adalah esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Sepatutnya dia membela UMNO. Macam tadi saya dengar daripada NR Channel, Nadi Rakyat TV channel, cucu saya bergaduh pula dah. Saya mendengar daripada Nadi Rakyat channel tadi, Datuk Azman dalam satu wawancaranya begitu jelas dia mengatakan bahawa apa yang berlaku sekarang ni, pimpinan dalam UMNO masing-masing tamak mencari kepentingan diri, bukan memikirkan soal perjuangan parti, bukan melihat kepada perjuangan bangsa. Kita yang nak kena tertekan sekarang ni. Berapa lama sejak UMNO kalah tumbang dalam pilihan raya umum 14 dia, masih belum ada kesedaran. Kalau mereka tak sedar, bila lagi rakyat nak sedar? Macam mana kamu nak menggamit yakin rakyat? So Mak Nazrin, Nazrin jangan marah pada Azmin, biarlah dia bercara dia. Azmin gila Haziq. Biarlah dia buat lawak. So Samsudin Saad, apa alasannya untuk apa ni? Apa alasannya untuk apa ni, tak dapat ni. Apa alasannya? Aduhai. Apa alasannya untuk wakil-wakil UMNO yang berada dalam kabinet semuanya tamak kuasa dan gila. Selama 43 orang wakil parlimen UMNO yang ada sekarang, cuma 3 orang saja yang berani. Jadi sekarang ni wakil-wakil rakyat UMNO ni setara di bahagian, setara yang berada di seluruh negara. Iki nak masuk dalam ni ke Iki? Nak muncul ke? Sekejap. Berapa dia nanti seorang-seorang. Cucu saya ni dia kata dia selalu masuk. Say hello. Hai. Ini cucu saya. So dia tengok saya begitu, dia pernah. Ini cucu bungsu. Seorang lagi. Okey, dah. Nanti nak banyak cakap ni. Sesekali saya izinkan saya menyantuni cucu-cucu saya. Jangan marah ya. Jadi saudara Arif Muluk, ketamakan pemimpin UMNO hanya boleh disekat bila Najib dan Zahid undur diri mereka. Ni saudara, apa punya argument saudara? Saya tak faham. Sebab kalau saudara kata ni, kalau nak lantik Syamuddin sebagai jadi Presiden UMNO, dia dalam kerajaan PBM. Dialah yang nak bawa orang masuk PBM apa semua dulu. Jadi kalau dia masuk, nak cari macam mana? Bertambah teruk.
Sebab itu kadang-kadang mereka melontarkan pandangan ataupun adu domba ataupun mencari pengaruh. Jadi logikanya mana? Orang yang tidak akan mengizinkan UMNO melutut, mengemis dengan PBM, tak lain tak bukan adalah Zahid dan Datuk Seri Najib. Sebab itu dia dikena ketuduhan. Hari ini tadi saya baca dalam wall, Tun Dr. Mahathir mengaku. Dr. Mahathir mengaku bahawa dia kata Zahid menolak tawaran dia untuk membawa masuk ahli Parlimen UMNO menyertai PBM. Sebab itu dia dikenakan tuduhan. Ini pun tak faham lagi, saya pun tak tahu. Saudara. Jadi terpulanglah pada saudara untuk menilai. Saya cuma memberi pencerahan. Kalau saudara daripada RBA, kadang-kadang mereka memberi macam-macam pandangan yang boleh mengelirukan. Asalkan, saudara Nohaiddin Mahmud, cucu interframe, biarlah. Sesekali mereka nak muncul saudara. Saya ada cucu. Jadi hati seorang datuk lain tidaklah pada cucu ni. Sebab itu saya sabar malam bercakap kerana saya worry, saya khawatir apa nak jadi pada anak cucu saya. Cucu saya yang tidak berdosa, yang membesar. Mereka hari ini cukup makan. Tapi bagaimana masa mendatang? Saudara Muazzam Mustafa Bakri, lawaklah UMNO hentam UMNO. Ini bukan soal kita UMNO hentam UMNO. Saya memberi pencerahan untuk rakyat faham. Supaya ahli-ahli akar umbi faham. Yang mana satu pemimpin, yang mana satu perlu dipimpin. Jangan kita ingat bahawa bila seorang tu jadi ketua bahagian dan jadi wakil rakyat, maka dia tu jadi pemimpin. No. Puncanya Azmin dengan ni saya dah bercakap berkali-kali sekarang ni, tapi orang-orang Isyamuddin marah dengan saya sebab saya menolak. Terus terang saya cakap saya menolak sebab saya tidak melihat adanya kepimpinan yang baik. Saya mengharapkan supaya warga UMNO, khususnya perangkat akar umbi, tengok santuni parti kita. Sekarang ni UMNO sedang, macam dulu saya kata, UMNO sedang digodam. Dia cara mereka mudah, memesongkan fikiran supaya rakyat tidak lagi bercakap soal PBBM. Dan waktu yang sama, Parti Pribumi Bersatu ini menghantar borang-borang untuk menubuhkan cawangan-cawangan. Ada pula imbuhannya. Jadi waktu yang sama diwujudkan kebencian, diwujudkan, dipotretkan gambaran yang buruk tentang pimpinan UMNO. Tanggal pertama sekarang ni mula-mula adalah Presiden UMNO. Macam dulu, sekarang ni jadi Zahid sentrik. Itu aja ditomah. Tak habis-habis. Tun Ahmad, PN musuh UMNO. Betul. Itu jelas. Jadi sekarang ni ditubi. Jadi supaya rakyat tidak boleh menerima kepercayaan, selagi Zahid jadi Presiden UMNO, jangan percaya pada UMNO. Itu matlamat mereka. Pada diwujudkan satu figura lain yang konon-kononnya boleh memimpin UMNO. Saya tak laratlah nak sebut. Sebab saya bukan suka nak bergaduh dengan orang. Sebab bagi saya, UMNO parti perjuangan yang padanya mengamalkan demokrasi. Ada pemilihan. Bila datang musim pemilihan akan datang, pilihlah siapa pun. Berkali-kali saya katakan, kenapa harus sekarang ini diwujudkan suasana membenci Presiden? Tak lain tak bukan kerana mereka sedang bercita-cita untuk mewujudkan pilihan raya. Dan mereka sekarang ini mencemarkan institusi Presiden UMNO kerana mereka memberi kata dua. Terimalah 16 orang ahli UMNO yang melompat itu untuk jadi calon. Presiden kata no way. Kalau itu keadaannya dalam muafakat nasional, pecah-pecahlah. Ini keadaan saya katakan bahawa muafakat nasional juga berada dalam keadaan yang menunggu kehancuran. Punca muafakat nasional di pancuran kerana wujudnya PBM dalam muafakat nasional. Kita mewujudkan muafakat nasional antara UMNO dengan PAS. Dah cantik, dah santun. Lihatlah apa berlaku di Gombak. Kalau itu yang dapat diterapkan, macam di UMNO bahagian Gombak, UMNO dengan PAS menyantuni, kukuh. Jadi buat macam mana pun dia kata tak ada, no way. Mereka tak akan terima lah. Sama ada Azmin itu, sedangkan itu kawasan PKR. Pada pilihan raya dulu. Kawasan yang dimenangi oleh PKR yang kali ini sekarang ini bersama dengan PBN. Pun mereka tolak, apatah lagi kalau kawasan macam di Larut, macam di Masjid Tanah, macam di
sabak bernam. Itulah sepatutnya. Ini tidak. Mereka memaksa kita menerima orang berkhianat untuk dijadikan calon. Takkanlah Presiden UMNO setuju. Ini keadaannya. Tapi soal pimpinan PAS nak menerima, kita tak boleh kata apalah. Masing-masing punya induk. Kita tak boleh mengongkong. Rahim Yassin, tahniah terbaik tu ada cucu saya. Sebab melihat cucu saya, yang saya cukup sedihnya apabila saya melihat, saya dari dulu lagi, saya melihat anak-anak saya tidur. Itulah waktunya saya akan datang ke insapan. Apakah anak-anak saya ini akan dibesarkan nanti, masa depan mereka bagaimana. Sebab itu saya berusaha mereka untuk belajar dan sebagainya. Kemudian begitu juga sekarang ni cucu. Bagaimana? Hari ini okey. Tapi kalau kita dah tak ada nanti, anak cucu kita, apakah kita nak mengizinkan anak cucu kita ini menjadi pengemis di bumi sendiri? Jangan kita lupa, sejarah dah menunjukkan hebatnya empire Melayu Islam Melaka. Akhirnya bagaimana? Hilang raja di Melaka. Apa yang berlaku di Campak Empire, hilang Empire Melayu. Akhirnya orang Melayu di Vietnam, di Kemboja, apa semua tu dibunuh. Ini jangan lupa saya. Sebab itu sekarang ni saat kita masih punya kuasa, saat kita masih mampu untuk mencanai kuasa. Sebab kita ada 70% jumlah orang Melayu di sini. Kita mampu untuk mencanai. Jangan kita undang parasit-parasit ini untuk merobekkan kehidupan bangsa kita. Mereka nak buat kerja, buat. Kita buat tak tahu sudahlah. Jangan percaya. Jadi okeylah dia datang nyebut kita, orang ni tak betul, dia tak. Kita terima. Kita terima, kita senyum. Ini saya minta warga-warga bangsa. Sebab saya lihatlah sendiri. Menurut laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perdagangan dan pembangunan ANTAC, okey, yang dikeluarkan semalam, pelaburan langsung asing FDI di negara-negara ASEAN ni, kedudukan Malaysia yang paling tercorot. Tercorot berada. Singapura pelaburannya 58 bilion. Itu pun katanya turun. Turun lah. Sebab dia biasanya 70 bilion, 80 bilion pelaburan yang datang. Indonesia 18 bilion. Ini nilai US dollar ya, bukannya Malaysia ringgit. Di Thailand 11.4 bilion. Okey, nah boleh. Terima kasih saudara. Saya kena hack tadi. Baru timbul balik. Saya panggil anak saya tadi turun, tak apa. Tak, ini keadaan saudara. Bila saya bercakap benda begini, mereka dah mula hack. Apa, saya redha, tak ada masalah saudara. Sebab saya tahu bahawa saya akan terus bersuara. You can say anything. Anda boleh buat apa saja pada saya. InsyaAllah saya takkan lari dari perjuangan ini. Kerana bagi saya lah, yang paling melakukan saya sekarang ini, ini satu lagi. Yang paling saya takut sekarang ni, setelah wujudnya gerakan subversif. Gerakan subversif Republik Malaysia yang sedang digerakkan oleh puak-puak ni. Mungkin pimpinan UMNO tak peka terhadap ancaman ini. Saudara, bahawa gerakan GSRM ini menganggap institusi Kesultanan Melayu ini sebagai penghalang untuk mereka merobekkan kedudukan Islam dan Melayu di negara ini. Saudara, berhati-hati. Selama ini kita tahu ancaman daripada DAP lebih cenderung pada sistem Malaysia. Tapi ancaman GSRM ini lebih bahaya. Saya minta supaya anggota polis, tapi saya yakin unit KAS, sistem KAS, polis raja, PDRM ni, saya yakin mereka mampu menanganinya. Sebab saya melihat ancaman GSRM ni lebih tumpuk pada untuk meruntuhkan tiang seri kepada pembinaan negara. Dan ini dipelopori oleh golongan liberalis di kalangan Melayu dan moderat Islam. Mereka ini nak mewujudkan kononnya republik dan sebagainya. Jadi cara mudahnya adalah menghalakan serangan mereka kepada pimpinan, terutamanya raja-raja Melayu. Saya lihat bila saya tengok ada cerita yang bukan-bukan timbul. Dan hari ini juga saya menerima kiriman gambar daripada yang dikirim oleh mantan Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Dia hantar kepada saya gambar ini tentang anggota polis yang memikul patung Dewa Muruggah sempena Taipusan. Dia yang disoalkan oleh mantan Timbalan Menteri tadi, dia kata
Sejak dia jadi Timbalan Menteri Dalam Negeri, tak pernah pun dia kata anggota polis disuruh pikul patung. Agama Islam adalah agama resmi, agama persekutuan, tuntas. Kita tak tahulah sama ada gambar tu lebih kurang 6-7 orang anggota polis memakai uniform polis. Polis diraja. Macam mana boleh begini? Kenapa perkara ini boleh berlaku? Ini gambar kepada saya. Kacau. Pentadbiran kita ni kacau sekarang ni. Jadi saya katakan mereka akan cuba mengadu domba macam-macam, isu-isu dan sebagainya. Dan bila saya lihat benda begitu, sejak bila pula polis disuruh pihak-pihak pikul patung? Apa matlamat mereka? Siapa yang suruh buat benda begitu? Siapa yang memberi arahan? Apakah kerana Menteri Dalam Negeri berada dalam hospital? Masih lagi dalam rawatan COVID-19? Ini kiriman, saya terkejut tadi bila ini dikirim oleh mantan Timbalan Menteri Dalam Negeri. Beliau juga menzahirkan kegusarannya melihat keadaan politik negara sekarang ni yang begitu kelam kabut sekali. Dalam keadaan begitu. So saya haraplah benda ini dapat diatasi dan pihak polis, pihak Bukit Aman, kita tak minta lah perlu siasat lah. Perlu disiasat supaya benda ini tidak berulang. Kerana kalaulah anggota polis itu nak suruh pikul juga patung, mungkin dia agama Hindu dan sebagainya, sempena takusam, okey lah, tapi tak payahlah pakai polis. Uniform polis ni sesuatu yang dihormati sebab polis diraja Malaysia. Ini dan sekarang ni kita kementerian Menteri Jabatan Perdana Menteri yang menjaga agama Islam tak cakap pun soal COVID-19 ni, tak boleh pula nak sembahyang. Tapi tentang pengusungan patung Dewa Muruga ni sempena takusam ni boleh pula suruh polis. Saya tak kata dia lah, tapi perlu disasat lah supaya benda ini tidak berulang, supaya benda ini tidak menjadi permasalahan dalam kita nak menyantuni warga bangsa kita yang harmonis. Kita adalah warga cinta damai. Kalau betul lah mereka itu beragama Hindu, bukalah uniform, tanggalkan uniform anda sebagai pasukan polis supaya tidak tercemar. Ini benda sekarang ni segala-galanya dia jari. Naik saja gambar itu dalam internet dan satu dunia akan tengok. Semua akan melihat apa yang berlaku di India, kita dapat melihat di Malaysia. Kita lihat macam mana di India anggota polisnya kalau orang tu tak mau masuk degil untuk melakukan penjarakan COVID-19 ni, maka ditangkap mau masuk dalam van polis yang dalam tu ada pesakit kelang kabut. Jadi kita ketawa tengok benda begitu. Kita tengok, kita lihat macam mana pegawai polis gunakan pelantan atau rotan, pelasar. Benda ini kita dapat benda itu berlaku di India. Tapi apakah gambar polis di Raja Malaysia pula memikul patung? It is something wrong. Bila dah tular dalam ini, saya bersetuju dengan pandangan Timbalan Menteri Dalam Negeri tadi. Dia bersungut dengan saya. Dia menzahirkan keheranan macam mana benda ini baru boleh berlaku. Jadi saudara, kita berdoalah supaya benda ini dapat diselesaikan secara tuntas. Cuma saya gelak tadi bila saya dapat hantaran mesej daripada sahabat saya, saudara Jad Ghazali. Saudara Jad ni dia lahir di Jeddah, sebab tu nama dia Jad Jadawi. Dia menghantar, dia kata ada 2 orang tengku, dia kata. Saya ketawa tengok. Dia kata ada 2 orang tengku, seorang bekas Menteri Kewangan dan seorang lagi baru 10 bulan jadi Menteri Kewangan. Satu tengku adalah Tengku Razali, mantan Menteri Kewangan, yang mengatakan, ini kenyataan daripada yang mulia Tengku Razali Hamzah, dia kata proklamasi darurat adalah paku terakhir untuk keranda ekonomi negara. The final nail in the economic coffin. Yang mulia Tengku mengatakan apabila kita mengisytiharkan darurat, ini merupakan paku terakhir pada keranda ekonomi kita. Artinya ekonomi kita pasti terjejas. Tapi seorang lagi pula Tengku juga, Tengku Zafrul. Dia kata sekarang ni proklamasi darurat dapat membantu untuk pemulihan ekonomi negara. Saudara nak percaya mana? Sebab tu dia kata saya lebih percaya kepakaran pengurusan ekonomi dan kewangan negara ini dengan pendapat Tengku Razali Hamzah daripada Tengku Zafrul. Ini jelas. Tengku Zafrul jadi Menteri Kewangan, kita minta supaya moratorium tak selesai. EPF, Kumpulan Awam Semalam Pekerja, tak selesai. Tapi kalau yang kalau Tengku Razali ada, sudah pasti benda ini dapat diselesaikan. Sebab dia tahu, dia lama ada pengalaman.
Jadi bila sebut tentang Tengku Razali ini, saya ada catatan. Dia kata, Tok boleh baca? Boleh, saya tak ada masalah. Ini catatan daripada Raja Yaakob. Dia kata, bila Datuk sebut Kuli, saya teringat Kuli is a man yang simple, very energetic. I was once Ketua Pemuda. Dia adalah merupakan bekas Ketua Pemuda of Cawangan. Bila berucap di rumahnya di Pamano, di Kota Baru, dia kata dia pergi bersalam dengan semua orang. Mulianya. Jadi such a handsome man. Waktu tu kacak lah. Dia mengimbau kembali kenangan dia. Anak pada Menteri Besar. Memanglah ayahanda yang Muhammad Tengku Razali adalah Menteri Besar Kelantan. Ya, saudara, sekarang pun ini beliau merupakan adalah ini datuk kepada ini Sultan Kelantan yang ada sekarang. Jadi dia kata, saya suka dengar Datuk berbaik sangka dengan Kuli. Keep it up, dia kata. So dia kata Ibrahim Ali tu anak didik Kuli. Tapi tak tahulah, dia kata, hope I can enjoy your pencerahan and brave enough to highlight our opportunities and Chelong up there. Yang betul. Ini apa yang dikirimkan oleh catatan daripada Raja Yaakob. Saya melihat apa-apa perkembangan bila dihantar kepada saya memberitahu. Saya jelas, dalam keadaan hari ini kita memerlukan pemikiran Muhammad Tengku Razali, suka tak suka. Tapi inilah yang dimusuhi oleh mereka. Macam-macam lah mereka menuduh itu dan ini. Ini yang saya katakan, bila akal mereka pendek, mereka mula menyerang, mengutarakan kepabaran pendapat dan pandangan. Dan sekarang ni, negara kita ni sekarang ni, saya khawatir. Yang amat saya khawatir, kita tak mampu lagi nak memperbaiki ekonomi. Kerana pimpinan yang ada sekarang ni, saya rasa dah tak boleh dah. Menteri, kita tunggu apa menteri nak bercakap. Yang baru ni bercakap cuma Azman Ali. Dia kata ekonomi kita tumbuh dengan baiknya. Jadi semua orang gelak lah satu dunia. Satu dunia orang gelak. Bukan satu Malaysia, satu dunia gelak. Dia boleh mengatakan bahawa ekonomi Malaysia ni tumbuh 6% dan sebagainya. Di saat negara kita mengalami perintah darurat. Orang duduk rumah nak jana ekonomi mana? Tak tahulah saya kalau menjana ekonomi dari belakang. Ini keadaan saudara. Jadi kita mengharapkan, terus terang saya katakan. Cuma saya nak beri pengumuman malam besok jam 9 malam. Saya akan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Aziz Bari. Dia ni pakar perlembagaan, pakar undang-undang, latar belakang seorang peguam yang akan membicarakan tentang perintah darurat, dan begitu juga dengan ahli parlimen. Kalau saya diberi kekuatan, saya akan bertanya, what have you done sebagai ahli parlimen? Anda sebagai ahli luar negeri, anda adalah lawmaker, anda adalah pembuat undang-undang. Jangan hanya bercakap saja. InsyaAllah saya tak akan takut untuk berhadapan. Tapi jangan pula mengatakan saya dah masuk pula dengan PKR. Jangan pula katakan saya simpati pula dengan DAP. Ini masalah mereka. Untuk meracun pemikiran. Saya tetap saya. Bagi saya lain tidak. Saya masih kasih dan sayang dengan parti saya. Kecintaan saya pada UMNO kekal. Dari dulu, kini dan selamanya. Sebab itu saya cepat marah kalau orang mengatakan sesuatu tentang parti saya. Saya tidak akan mengizinkan mereka merobek rumah UMNO itu. Ini saya cakap terus terang. Tapi bagi saya ketakutan. Jadi sebab itu saya katakan, kalau diizinkan parlimen bersidang, ia merupakan mimpi paling ngeri bagi setiap koruptor negara. Kerana kalau benda itu berlaku, maka peralihan kerajaan akan berlaku. Itulah sebabnya mereka tidak mahu mengizinkan persidangan parlimen. Hari ini sokongan ahli parlimen yang ada sekarang ni, saya rasa sekitar tinggal 85 orang saja. Saya tidak dapat memberi penjelasan lebih banyak lagi, memberi pencerahan apa yang berlaku di kalangan ahli parlimen, sebab saya pun tak tahu, tak berhubung, kadang-kadang mereka tak angkat. Tapi yang saya bising saban malam, saya merasa kecewa apabila ahli parlimen saya tidak bercakap dengan ahli parlimen daripada parti lain. Bagi saya, biarlah saya menegur parti ahli parlimen daripada UMNO. Mereka bertanggungjawab pada UMNO. Dia salahkah saya sebagai warga UMNO mempertikaikan cara mereka berpolitik? Ini isu sebenarnya.
Jadi kalau mereka merasakan, mereka selesa dengan jawatan, saya cakap minta maaf. Rakyat di bawah sedang ditipu. Moratorium, rakyat ditipu. Kumpulan wang simpanan pekerja, rakyat ditipu. Harga barangan di pasaran, rakyat tertipu. Dan kamu mengatakan kamu berada dalam jemaah kabinet. Takkan tak boleh berfikir, takkan tak boleh bincang macam mana. Kalaupun kamu bukan sebagai menteri Menteri Pertanian, takkan tak boleh bagi pandangan. Itulah tujuannya adanya kabinet setiap minggu berbincang. Bincang, bagilah pandangan. Bukannya dibiarkan seseorang. Kita dah tahu sekarang ni, Menteri Pertanian sekarang ni dah sibuk sigap-sigap je, tak ada apa. Sekarang tak tahu dia main golf tak main golf, kita tak tahulah. Tapi tolonglah bantu, kerana kamu adalah anggota jemaah kabinet. Kalau kamu datang daripada UMNO, kena bantulah, tunjukkan keikhlasan. Biarpun mereka tidak ikhlas dengan ahli-ahli parlimen daripada UMNO. Nah, hari ini, sekarang ini, rakyat tengah sakit. Bukan sikit ni, tenat ni, saudara. Saya cakap terus terang. Belum ada seorang pun yang saya temui yang berbual dengan saya yang menafikan keadaan sekarang ni. Bila cakap saja tu, nak buat macam mana sekarang itu, takut ni menghadapi masa depan. Sebab tidak ada jaminan. Memanglah kita tak boleh menjamin sesuatu masa depan. Itu kerja Allah SWT. Tapi sekurang-kurangnya, kita dapat melihat figura-figura di depan. Apa yang akan dilakukan. Apa yang sedang disantuni oleh kerajaan. Pimpinan negara buat apa sekarang ni. Kalau ini tidak disantuni, kita tak tahu ke mana kita. Where are we heading? Ke mana kita nak pergi? Ke kiri ke? Ke kanan ke? Macam kata Datuk Eman JR tadi dalam NR channel tadi. Dia kata, di kiri tanganku madu, di kanan tanganku racun. Mana satu jadi pilihan? Apakah racun nak disogokkan pada rakyat? Nak madu lebih-lebih pun kita tak nak, boleh jadi penyakit. Jadi kita mahukan keadaan yang tentram. Kita nak supaya apa yang dapat kita alami sebelum pilihan raya umum dulu, sebelum PRU 14 dulu, paling tidak pun suasana begitu. Walaupun memang tak nafikan saat itu harga barang mahal, saat itu harga minyak naik, betul. Tetapi sekurang-kurangnya rakyat ada pekerjaan, rakyat boleh mencari pendapatan. Seburuk-buruknya pakcik jaga masih boleh bekerja, jaga keselamatan di sekolah. Sekurang-kurangnya yang meniaga kantin sekolah pun boleh buka meniaga. Sekurang-kurangnya adik-adik kita yang berniaga burger tepi jalan pun mereka ada pendapatan. Tapi hari ini teruk. So dia doktor komen, saya tak dapat baca lah sebab hari ni something wrong. Saya punya saudara, saya tahu bahawa sekarang ni sebab tu saudara nak berkomunikasi dengan saya dah 10 minit, 15 minit kita telah dihack. Tapi tak mengapa saudara, yakinlah walau apa pun mereka lakukan pada kita, kita tidak pernah takut untuk berhadapan. Kita harus meneruskan untuk melontarkan suara kebenaran. Malam besok saya akan bersiaran lebih awal jam 9 malam. Sehingga kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam besok. Sekian, terima kasih.